Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 12 April 2021 bersama saya Kazari Afindi dan rakan penyampai. Dan saya Marzela Sigai. Baik, antara tajuk-tajuk utama malam ini. Miri, model pertama bandaraya pintar di Sarawak. Hospital swasta akan dilibatkan dalam fasa 2 dan 3 program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Seorang pemuda diberkas bersama 40 tiub dadah di Syaki Syabu. Miri menjadi bandar pintar pertama di Sarawak dengan kelengkapan fasiliti yang menerapkan penggunaan teknologi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, kemudahan Smart City ini telah beroperasi dengan baik dan mendapat reaksi positif daripada masyarakat. In other words, what is happening in Miri will be monitored. One is in terms of safety. Number two is, of course, the services that are provided to people in Miri. And number three, what is important is in real time, including our traffic system. And the government has policy now that public can use buses services only pay $1. Now, this is one way for us to help our common people. Katanya lagi, usaha mewujudkan bandar pintar ini mampu melonjakkan ekonomi Sarawak berteraskan ekonomi digital selain memberi manfaat yang besar kepada masyarakat setempat. Fasiliti Miri Smart City ini mengutamakan ciri keselamatan dan membantu memudahkan urusan masyarakat tatkala jadual lori sampah sekalipun boleh diketahui menerusi aplikasi Smart City. Hasil tinjauan TVS rata-rata berpendapat kemudahan yang diusahakan kerajaan Sarawak ini sangat memudahkan urusan harian. Kalau ada kes kecurian, kami orang boleh tekan dekat kamera, boleh dari sedap polis terus boleh bertindaklah. Dengan sikit lagi ada lori sampah, adanya lori sampah parking di bandar lebih memudahkanlah. Sampah si tak lampau over, kadang-kadang menunggu esok hari untuk pungut sampah ya. And then lebih teratur lah, bandar lebih bersih. Tidak ada masalah pembuangan sampah atau pencemaran udara. Bagi orang yang kurang berkemampuan boleh affordable lah, yang dari Kinet Grab mahal pasal makan, so orang yang kurang berkemampuan boleh pakai lah. Alhamdulillah, setakat tu untuk kemajuan Miri juga lah, supaya kita lebih maju ke depan. Teknologi yang diterapkan pada Smart City sememangnya mampu menjadikan sesebuah bandar itu lebih selamat dan efisien. Kerana kemudahan ini diperlukan susulan peningkatan penduduk yang semakin meningkat di sesebuah bandar. Dan saya yakin dengan adanya kemudahan ini, ia mampu memberi manfaat yang besar kepada masyarakat di Miri kerana mereka menjadi yang pertama di Sarawak memiliki kemudahan bandar pintar ini. Nang untung orang Miri nak. Laporan Lukman Muhammad bersama juru kamera Awang Azmel melaporkan daripada Miri untuk TVS. Hospital swasta akan dilibatkan dalam fasa 2 dan 3 program imunisasi COVID-19 kebangsaan sebagai pusat pemberian vaksin. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata perkara ini melandaskan prinsip vaksin ekuiti yang mana kerajaan akan memberikan vaksin secara percuma kepada semua. Penglibatan hospital swasta itu juga mengambil kira cadangan yang dikemukakan pihak hospital swasta yang tidak mahu terkecuali dalam menggembleng tenaga memastikan sasaran sekurang-kurangnya 80% penduduk Malaysia diberikan imunisasi COVID-19 dicapai segera. Oleh itu, kerajaan akan memberi vaksin secara percuma kepada hospital swasta ini bagi memaksimumkan akses pengagihan vaksin dengan lebih meluas kepada rakyat. Hospital swasta yang ingin mengambil bahagian boleh mendaftar melalui Protect Health Corporation Sdn Bhd di laman web seperti yang tertera.
Melalui laman web itu juga, hospital swasta boleh mendapatkan maklumat berkaitan kaedah vaksinasi, skop tugas, keperluan, kadar bayaran dan kaedah pembayaran. Perubatan am swasta dan hospital swasta yang telah berdaftar akan diberikan taklimat dan latihan berkaitan skop-skop tugas dalam program imunisasi. Pada masa ini, terdapat 203 hospital swasta di seluruh negara. Keputusan sama ada Malaysia akan meneruskan penggunaan vaksin AstraZeneca atau tidak bakal ditentukan minggu hadapan. Perkara itu dinyatakan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin. Kita akan buat keputusan berkenaan dengan vaksin AstraZeneca pada minggu depan. Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin dan juga laporan daripada kumpulan pakar. Dalam pada itu, petugas media akan diletakkan dalam senarai keutamaan menerima suntikan vaksin. Bagaimanapun, ia bergantung kepada bekalan vaksin berkenaan. Kita memang telah setuju untuk meletakkan media dalam senarai keutamaan. Tapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, masalah sekarang ini adalah masalah bekalan. Bila bekalan dah cukup, kita akan melibatkan media. Seorang pemuda diberkas bersama 40 tiub dadah disyaki syabu di tepi Jalan Kampung Empila, Kota Samarahan. Ketua Polis Daerah Kota Samarahan DSP Sudirman Kram berkata suspek berusia 26 tahun itu ditahan sekitar jam 3 petang oleh pasukan dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah BSJND Kota Samarahan. Pihak narkotik telah menjumpai 4 paket plastik. Itu di dalam plastik tersebut mempunyai 40 keratan tiub straw berisi kristal yang kita percayai adalah dadah jenis syabu, dan berat bersih dadah yang kita rampas adalah lebih kurang 7.85 gram. Hasil siasatan awal, dadah ini dipercayai untuk pasaran tempatan dan untuk kegunaan suspek sendiri. Pihak narkotik APD Kota Samarahan masih lagi giat menjalankan siasatan dan mendapatkan maklumat lanjut, dan kita cuba mengesan penglibatan pihak lain di dalam aktiviti pembekalan dan pengedaran dadah di dalam daerah Kota Samarahan. Dalam pada itu, hasil saringan air kencing suspek didapati positif dadah jenis metafetamin dan ekoran itu suspek turut disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Seterusnya, mesyuarat Majlis Tindakan Membantras Dadah tahun 2021 mencapai kata putus untuk menubuhkan pusat pemulihan akhlak yang pertama di Sarawak, khusus bagi mereka yang terlibat dalam masalah dadah. Masalah dadah, not really as a user. The rehab for user is different. Tapi pusat pemulihan dadah akhlak ini menjurus kepada mereka yang terlibat secara besar, hardcore traffickers of drugs yang datangnya daripada Sarawak, yang pada masa ini hanya terdapat 4 pusat-pusat sebegini. Tujuan utama penubuhan pusat ini di Sarawak adalah untuk menempatkan mereka yang terlibat dalam kegiatan dadah di negeri ini tanpa perlu menerbangkan mereka ke pusat-pusat yang sedia ada di tanah Semenanjung. Hal ini kerana melihat kepada operasi kegiatan dadah di Semenanjung yang jauh lebih canggih, rakyat Sarawak yang dihantar ke sana bagi menjalani tempoh pemulihan akan lebih terdedah kepada persekitaran yang tidak baik. Karim turut mendedahkan 3 kawasan berisiko tinggi KBT telah dikenal pasti di mana 2 daripadanya di kawasan Kuching dan 1 kawasan di Bekenu Miri. Antara kampung-kampung ataupun kawasan tersebut adalah Kampung Tabuan Melayu, Matang ada 2 taman di Matang tu, dan di Bekenu di bahagian Miri. Berdasarkan statistik daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, setakat 1 Mac 2021 seramai 1,915 individu kini di bawah kategori orang kena pengawasan OKP, manakala statistik daripada pihak penjara menyaksikan 777 orang banduan atas kesalahan dadah.
Dadah jenis methamfetamin merupakan rampasan terbesar setakat ini di mana berat keseluruhan mencecah 44,688 gram dan harga pasarannya mencapai angka RM3,324,264. Dengan hanya bermodalkan RM70, Cakoi Suzy kini mampu teguh berdiri di pasaran. Semuanya bermula dengan kesungguhan menjual cakoi sejak 30 tahun lalu dengan hanya berbumbungkan kanopi kecil di depan rumah. Memegang warisan ibu bapa mereka, adik-beradik Muhammad Aizat Ajiji dan Nur Syafiqah Ajiji tidak mahu ia terhenti di situ. Malah kini ia diteruskan dengan inovasi cakoi segera. Kini tampil dengan syarikat Suzy Enterprise yang terletak di kampung Masjid Baru Daro, siapa sangka perniagaannya yang bermodal kecil itu mampu menarik minat buat penggemar cakoi di negeri ini. 30 tahun yang lepas, mak dan ayah yang berniaga cakoi panas di depan rumah hanya di kampung Masjid Baru Daro Sarawak. Dan kenapa Suzy? Suzy adalah singkatan nama Suharna iaitu SU dan Z itu Ajiji. Jadi sepanjang 30 tahun, mak dan ayah merata tempat mereka berjual daripada Daro, Kuching hinggalah sampai ke Johor. Dan kami adik-beradik memang dibesarkan melalui rezeki menjual cakoi. Perusahaan cakoi segera di bawah entiti Suzy Enterprise bukan calang-calang. Cakoi keluarannya pernah dipilih mewakili Sarawak dan tersenarai 15 terbaik dalam Superb Halal Chefpreneur pada 2017 selain diterima baik di Sarawak. Jadi pada April 2017, kakak saya yang sebagai founder menginovasikan cakoi tersebut menjadi cakoi segera. Pada ketika itu, kami hanya memulakan perniagaan bermodalkan RM70 sahaja dan alhamdulillah kini kita sudah hampir memasuki pasaran seluruh Sarawak di mana kita ada stokis daripada Kuching hinggalah ke Limbang. Kita juga berjaya memasuki pasaraya di Sibu, di Mukah dan juga di Miri. Selain cakoi, syarikat Suzy Enterprise turut mengeluarkan beberapa produk lain seperti roti canai, donat dan karipap segera. Tambahnya, antara keunikan pada cakoi Suzy yang digemari oleh penggemarnya adalah kelembutan dan kesegaran yang berpanjangan. Dan apabila digoreng, garing tersebut dapat dirasai di luar dan lembut di dalam serta kurang berminyak. Jadi, uniknya Suzy cakoi ini, dia kekal lembut, kekal segar dan garing di luar, lembut di dalam. Dan yang menariknya, ianya kurang berminyak dan sangat mudah untuk disediakan. Sepantas 1 minit hingga ke 2 minit. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Kita ke perkembangan seterusnya. Program #SayaDigital dapat memainkan peranan penting membantu rakyat dan perniagaan kecil yang masih terkesan dengan pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kesan pandemik boleh menjadi pendorong untuk masyarakat luar bandar memantapkan kemahiran dan ilmu digital terutamanya dalam kalangan peniaga. #SayaDigital merupakan kesinambungan daripada MyDigital yang bertujuan untuk mempercepatkan pertumbuhan masyarakat celik digital di negara ini. Inisiatif itu menyasarkan kumpulan sosioekonomi yang lebih berfokus menerusi pelbagai program, seminar dan skim latihan yang dilaksanakan sejak Ogos tahun lalu. Termasuklah latihan literasi digital asas dan seminar perniagaan secara maya bertujuan untuk membantu masyarakat menggunakan platform digital untuk menjana pendapatan melalui e-rezeki. Bagi menggiatkan lagi inisiatif ini, usaha ini akan diteruskan di pelbagai lokasi sesi outreach dengan kerjasama Projek Perumahan Rakyat (PPR), Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) dan Pusat Internet Komuniti sehingga akhir tahun ini dengan sasaran 10,000 pendaftaran di seluruh negara. Literasi digital dalam kalangan masyarakat harus dipertingkat dan ditambah baik bagi merealisasikan visi ekonomi digital. #SayaDigital adalah program menyokong rangka tindakan ekonomi digital yang menyasarkan sebanyak 500,000 peluang pekerjaan baharu dalam ekonomi digital menjelang 2030 dapat dicipta.
Kerajaan Sarawak memperuntukkan RM462.23 juta untuk menambah baik infrastruktur dan sistem bekalan air di bahagian Semarahan sejak 2018, termasuk membangunkan 23 projek bekalan air berimpak tinggi dari Kota Semarahan ke Sebuyau, termasuk projek bekalan air alternatif Sarawak SAWAS. Kebanyakan projek akan siap pada tahun ini. Daripada 23 projek tersebut, 12 pun siap sepenuhnya, bakinya ada 11. Jadi 11-nya sedang dalam perencanaan pembinaan dan ianya bila siap nanti akan mengatasi kebanyakan isu-isu air yang terdapat di kawasan bahagian Semarahan. Di samping menambah baik sistem bekalan air sedia ada, projek ini juga dijangka akan melonjakkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat dan memangkin pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan serta memberi jaminan kualiti kehidupan yang lebih baik kepada penduduk di kawasan Asajaya, Sadung Jaya, Sebangan, Sebuyau dan Simunjan. Dr. Abdul Rahman yang juga Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU menjelaskan projek yang dijangka siap menjelang tahun 2022 itu melibatkan kerja-kerja pembinaan saluran paip baharu, pembinaan tangki aras tinggi, pembinaan stesen pam penggalak, penggantian saluran paip lama serta kerja-kerja menaik taraf loji rawatan air. Bagi menjamin kualiti bekalan air yang lebih baik dan berterusan di bahagian Samarahan, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB akan memastikan projek-projek yang kini dalam peringkat pelaksanaan akan disiapkan dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Projek-projek ini merupakan sebahagian daripada sistem grid bekalan air Sarawak yang diilhamkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk menyelesaikan isu bekalan air secara efektif dan menyeluruh. Kita beralih ke perkembangan COVID-19 Sarawak. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengisytiharkan penamatan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan Kampung Serpan Laut Asajaya. Ini berikutan keputusan saringan kedua tidak mendapati sebarang kes positif yang baharu. Sementara itu, pada Isnin, Sarawak merekodkan 351 kes baharu COVID-19. Daripada jumlah tersebut, Bintulu mencatatkan kes tertinggi iaitu 123 kes, diikuti Sibu 64 kes dan Kuching 30 kes. Manakala daerah-daerah lain mencatatkan kes di bawah 30 kes baharu. Pada masa yang sama, terdapat 208 kes baharu telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Mengenai status daerah pula, daerah Sri Aman telah kembali ke status jingga daripada status merah. Sementara itu, Ahli Parlimen Bintulu Datuk Sri Tiong King Sing menyarankan agar Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu memperketatkan lagi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ini bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Antara cadangan saranan beliau ialah mengehadkan waktu perniagaan di semua premis di Bintulu sehingga jam 8 malam setiap hari. Bagi tujuan sama, katanya, semua premis makanan dan minuman termasuk kedai kopi dan restoran hanya dibenarkan menyediakan khidmat jualan makanan secara bungkus sahaja. Tiong pada masa sama turut berharap agar sekolah di Bintulu ditutup dalam tempoh 2 minggu bagi menghentikan jangkitan COVID-19 di sekolah. Jelasnya, proses pembelajaran dalam talian harus dipraktikkan demi kebaikan semua pihak bagi mengurangkan kadar jangkitan di sekolah. Kemeriahan menyambut Ramadan tetap terasa walaupun Sarawak kini berada dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ada yang sudah berkunjung ke pasar awam dan pasar raya bagi mendapatkan barang-barang keperluan dan stok makanan untuk persiapan Ramadan. Seorang peniaga di Medan Niaga Satok, Muhammad Zulfitri Ismadi yang memulakan perniagaan seawal jam 6 pagi berkata, pengunjung sentiasa ada biarpun tidak seperti sebelumnya. Sambutan orang tu alhamdulillah lah, tapi si juga macam biasa. Ada juga sikit-sikit juga lah. Sambutan tu jadi pembeli tu kadang-kadang pagi saya ada orang, petang ada orang, kadang-kadang pagi ada orang, petang saya ada orang. Apa yang penting, keterujaan menyambut Ramadan dikongsi bersama keluarga biarpun dalam kesederhanaan.
Persiapan kami bulan puasa tu, kami nyedia bawa makan pakai sahur, macam benda kedatuk lah. Jadi kami excited untuk nyambut bulan Ramadan. Walaupun musim COVID tu, memang kami nunggu bulan Ramadan tu untuk bersambut dengan keluarga kami. Namun berbeza pula bagi Nur Ain yang mengakui agak sedih kerana tidak dapat meraihkan bulan Ramadan bersama keluarga yang jauh. Sedih je lah, sunyi nak. Saya dah family jauh-jauh pun siap pulang kelak. Sempet je lah kita puasa, kiri-kiri ajak kali. Sementara itu, beberapa pihak berkuasa tempatan PBT di Sarawak telah mengambil langkah tidak menganjurkan bazar Ramadan sepanjang bulan puasa ini berikutan keadaan pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Antaranya Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Majlis-Majlis Perbandaran di Padawan, Kota Samarahan dan Sibu serta Majlis Daerah Dalat Mukah dengan dijangkakan PBT di lain-lain tempat di negeri ini akan mengambil tindakan yang sama. Bagaimanapun, solat sunat tarawih masih dibenarkan dilaksanakan di masjid-masjid di Sarawak dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Lagi perkembangan dalam negeri, Jabatan Mufti Negeri Sarawak telah menetapkan zakat fitrah bagi tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi adalah sebanyak RM7 untuk seorang. Bagi memenuhi keperluan masyarakat Islam yang menunaikan kefarduan zakat fitrah pada bulan Ramadan, Tabung Baitul Mal Sarawak (TBS) telah menyediakan dua kaedah pembayaran iaitu pembayaran secara tunai kepada amil yang bertauliah dan melalui atas talian. Seramai 790 orang amil telah diberi tauliah di seluruh Sarawak untuk mengutip zakat fitrah. Tapi sekarang orang boleh membayar kepada amil yang telah ditauliahkan, iaitu boleh membayar di masjid atau surau dalam tempoh waktu surau atau masjid dibuka. Beliau turut menyeru umat Islam menunaikan zakat fitrah di awal Ramadan bagi membolehkan agihan kepada fakir dan miskin disempurnakan sebelum Hari Raya. Tabung Baitul Mal Sarawak menyasarkan kutipan zakat sebanyak RM95.4 juta bagi tahun ini dengan kira-kira RM90 juta dijangkakan menerusi zakat harta sementara RM5.4 juta menerusi zakat fitrah. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bahawa Tabung Baitul Mal Sarawak telah menyediakan aplikasi Jejak Asnaf 3.0 bagi memudahkan orang ramai mengenal pasti penerima zakat yang layak daripada kalangan fakir miskin di kawasan mereka dan melaporkannya kepada TBS. Ingin saya nyatakan, Jejak Asnaf Versi 3 adalah satu aplikasi mobile yang boleh di-download dan sekiranya kita tertemu masyarakat yang susah dan sebagainya, bantu kami gambar, isi maklumat dan sebagainya. Dan versi 3 ini cantik, bukan saja kita dapat mengadu, kamu boleh pergi ke tahap yang kedua sekali. Diskaun 70% selama 2 bulan ditawarkan untuk semua saman Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bermula 13 April ini termasuk kes yang masih dalam tindakan senarai hitam. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, tawaran diskaun untuk saman yang boleh dikompaun itu adalah bersempena sambutan ulang tahun ke-75 JPJ. Ia melibatkan 3.5 juta saman aktif yang dikenal pasti sejak 2010 hingga Mac tahun ini. Pembayaran saman dengan diskaun yang ditetapkan itu boleh dibuat di semua pejabat JPJ serta secara dalam talian melalui portal rasmi jabatan. Dalam pada itu, JPJ turut memperkenalkan sistem menunggu giliran secara dalam talian iaitu JPJ EQ bagi mengelakkan 3C, tempat sesak, sempit dan duduk jarak dekat di semua premis dan kaunter JPJ. Kita beralih ke perkembangan sukan. Persatuan Sukan Elektronik Sarawak SESA terima dana bantuan daripada Majlis Sukan Negara MSN. Ia bertujuan untuk membangunkan pusat fasiliti racing simulator yang pertama di Sarawak.
Racing simulator merupakan istilah kolektif untuk perisian komputer yang cuba mensimulasikan perlumbaan automatik secara tepat. Ia lengkap dengan pemboleh ubah dunia nyata, real world variables seperti penggunaan bahan bakar, kerosakan, kehausan serta cengkaman tayar dan tetapan penggantungan. Untuk berdaya saing dalam perlumbaan simulator, pemandu mesti memahami semua aspek pengendalian kereta yang menjadikan perlumbaan itu seakan-akan perlumbaan yang nyata. Tahap kesukaran mengendalinya memberi pengalaman sebenar kepada pelumba yang meminati sukan ini. Objektif utama racing simulator ini adalah untuk mewujudkan rasa kepantasan dan realisme. Dengan adanya pusat ini nanti, pembangunan sukan elektronik di Sarawak dapat dirancangkan melalui platform yang berbeza selain dapat melahirkan lebih banyak bakat muda. Jadi RM80,000 ini adalah untuk kita membeli equipment ataupun keperluan asas seperti racing simulator rig, steering wheel, pedal, TV dan sebagainya. Namun kita masih memerlukan lagi dana tambahan untuk kita membangunkan pusat racing simulator di mana kita dalam planning untuk mewujudkan racing simulator center ini di Kubah Ria Commercial Complex di Kuching. SESA akan bekerjasama dengan Serba Dynamic Holdings Berhad untuk merealisasikan pembangunan ini. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Utama TVS malam ini. Kepada semua, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam. Ikhlas dari kami seluruh warga kerja TVS. Jangan kita ompos sayok-yok, balik rumah kelak buka periuk. #Ramadan Together. Saya Karzari Afindi. Dan saya Marzela Sigai. Salam hormat dan selamat malam.